Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adam Hafiz bin Abdul Ghani dari program plastik di TTPL Masjid Tanah. Pada hari ini saya ingin membincangkan tentang perkara tradisional dalam Perlembagaan Persekutuan. Perkara tradisional dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia yang diratifikasi pada 31 Ogos 1957 adalah hasil dari usaha untuk mengatur dan menstrukturkan sistem pemerintahan negara selepas memperoleh kemerdekaan. Ia mengandungi pelbagai bahagian yang membincangkan pelbagai aspek termasuk struktur kerajaan, hak asasi manusia dan pengaturan keadilan. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan untuk memastikan bahawa semua tindakan kerajaan selaras dengan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan dan memenuhi aspirasi rakyat. Bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa rasmi negara dalam perlembagaan. Perkara 152 menyatakan bahawa bahasa kebangsaan ialah bahasa Melayu. Ketetapan ini menunjukkan bahawa semua urusan rasmi kerajaan termasuk dokumen undang-undang, pengumuman dan pendidikan hendaklah menggunakan bahasa Melayu. Ini adalah langkah penting dalam membina identiti nasional dan memperkukuh kedudukan bahasa tersebut dalam masyarakat. Perkara 3 Perlembagaan Persekutuan menyatakan bahawa Islam adalah agama persekutuan, tetapi agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai di mana-mana bahagian persekutuan. Ketetapan ini menegaskan kedudukan Islam sebagai agama rasmi negara sambil mengiktiraf hak penganut agama lain untuk mengamalkan kepercayaan mereka. Ini menunjukkan keseimbangan yang dicapai antara pengiktirafan agama rasmi dan perlindungan terhadap kebebasan beragama. Raja berperlembagaan di Malaysia merujuk kepada sistem pemerintahan di mana raja atau sultan berfungsi sebagai ketua negara, tetapi kuasa mereka dihadkan oleh perlembagaan dan undang-undang. Dalam sistem ini, raja tidak memegang kuasa mutlak. Sebaliknya, tugas dan tanggungjawab mereka adalah tertakluk kepada prinsip-prinsip demokrasi dan kedaulatan undang-undang. Perkara 153 dalam Perlembagaan Persekutuan memberikan kuasa kepada Yang di-Pertuan Agong untuk menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan Bumiputera dalam pelbagai bidang, termasuk pendidikan, pekerjaan dan pemilikan harta. Dalam konteks pendidikan, hak istimewa ini merangkumi pengurangan syarat kemasukan ke institusi pendidikan tinggi, beasiswa dan kemudahan pendidikan yang lain. Ini bertujuan untuk meningkatkan akses dan pencapaian pendidikan di kalangan masyarakat Melayu dan Bumiputera. Merujuk kepada amalan tradisional yang menjadi tata cara dalam kehidupan seharian masyarakat. Ini termasuk upacara, ritual dan adat resam yang berkaitan dengan peristiwa penting dalam kehidupan seperti berkahwin, kelahiran dan kematian. Dalam konteks masyarakat Melayu, adat resam memainkan peranan penting dalam membina hubungan sosial dan kekeluargaan. Dalam perlembagaan, pengiktirafan terhadap adat ini membolehkan masyarakat Melayu dan Bumiputera mengekalkan tradisi mereka dalam dunia yang semakin global. Akhirnya, pengiktirafan terhadap perkara tradisional dalam Perlembagaan Persekutuan bukan hanya sekadar rekaan semata-mata, tetapi merupakan suatu tanggungjawab kolektif untuk memastikan bahawa identiti dan warisan budaya kita terus hidup dan berkembang. Dalam menghadapi cabaran masa depan, kita perlu bersatu untuk melindungi dan memelihara kekayaan tradisi yang menjadi asas kepada perpaduan dan keharmonian dalam masyarakat Malaysia. Dengan usaha yang berterusan, kita mampu menjadikan tradisi sebagai sumber inspirasi dan kekuatan dalam membangunkan negara yang lebih sejahtera dan bersatu. Refleksi diri yang saya dapat mengenai perkara tradisional dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia menunjukkan betapa pentingnya pengiktirafan terhadap identiti budaya dan nilai-nilai masyarakat. Secara keseluruhannya, penghargaan terhadap tradisi dalam kerangka perlembagaan dapat membantu dan membina identiti nasional yang lebih utuh dalam Malaysia.
sekian itu saja daripada saya.